Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam ini insya-Allah kita akan berbicara tentang satu topik akhlaki yang sangat-sangat penting dan sangat-sangat agung. Dan insya-Allah pada tajuk pada malam ini, tajuk yang akan kita bincangkan bersama adalah tajuk Ar-Rifq, iaitu sifat mulia hati, sifat santun ataupun sifat lemah lembut. Ar-Rifq ataupun santun lemah lembut ini sebenarnya dia masuk dalam amalan yang pelbagai dalam kehidupan kita sebagai Muslim. Bukan hanya di dalam dakwah semata-mata, tetapi kita akan dapati dalam segala aspek. Sebab ar-rifq ataupun sifat santun inilah yang akan menambat hati manusia. Sebagaimana kita mempunyai sifat yang lemah lembut, begitu juga dengan sifat itu kita akan mampu untuk nak melembutkan hati orang lain. Sebagaimana kata ulama, ar-rifq ini adalah dari kesantunan daripada sudut kata-kata ataupun perbuatan. Dan kita akan selalu memilih pendekatan yang paling berhemah di dalam menyelesaikan urusan-urusan ataupun pendekatan-pendekatan yang kita lakukan. Dan kalau kita memiliki sifat yang santun ini, kita kena bersyukur kepada Allah, sebab dia salah satu daripada nikmat anugerah daripada Allah yang Allah kurniakan. Sebab akhlak yang mulia ini adalah anugerah daripada Allah. Berapa ramai manusia yang tahu, yang belajar tentang akhlak-akhlak yang baik, tetapi mereka tidak tahu bagaimana untuk nak mempraktiskannya di dalam kehidupan, kerana sifat itu tak ada dalam diri mereka, tak dianugerahkan oleh Allah kepada mereka. Dan siapa-siapa yang dikurniakan dengan sifat dan akhlak yang mulia ini, maka dia sesungguhnya dia telah mendapat bahagian keuntungan yang besar di dunia dan di akhirat. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk sentiasa bersikap santun bersama saudara-saudara kita, tak kira apa golongan sekalipun. Bukan hanya dengan mereka yang kita lihat di atas kita, tetapi mereka yang kita lihat di bawah kita sekalipun, semua itu adalah satu tuntutan kepada kita. Dalam surah Ali Imran, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fabima rahmatin minallahi lintarahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik." Kan Allah kata kalau kita bersikap keras, kita bersikap kasar, maka orang-orang di sekeliling kita ni semua akan lari ataupun akan meninggalkan kita. Sebab tu sifat ar-rifq ini sebenarnya, lemah lembut ini sebenarnya dia lawan kepada sikap kasar, lawan kepada kekerasan, pendekatan yang tidak sepatutnya ataupun sepatutnya kita jauhkanlah daripada masyarakat kita. Sebab masyarakat Melayu kita ni biasanya bukan seperti masyarakat Arab. Masyarakat Melayu kita ni lebih disaluti dengan sifat sopan santun, dengan sifat lemah lembut. Jadi kita kena gunakan pendekatan yang menepati uruf masyarakat setempat. Jangan kita ambil daripada pendekatan luar semua kita import bawa masuk kan. Orang yang belajar dekat negara-negara Arab ni biasanya mereka dah biasa dengan daring Arab ni kan, yang lebih direct, yang lebih kasar sikit. Jadi sampai kita nak bawa masuk ke dalam masyarakat kita, itu jadi susah sikitlah. Dia tak semuanya mesti kena ada tempat. So sebab sifat santun ni dia bukan semata-mata semuanya dalam lemah lembut, tetapi maksudnya bab kata Sufyan Ats-Tsauri rahmatullahi alaih, sifat ar-rifq ini iaitu kita menempatkan semua perkara pada tempat dia. Kita tegas pada tempat dia, kita lembut pada tempat dia. Dan kalau kita gunakan pedang pun pada tempat dia, kalau kita guna cemeti pun pada tempat dia. Itu kata Sufyan Ats-Tsauri. Dan kalau kita lihat juga sifat santun ini adalah salah satu daripada apa yang Allah telah sifatkan kepada dirinya sendiri.
Kan dalam Al-Quran Allah pun sifatkan dirinya dengan sifat Al-Latif. Allah sifatkan sifatnya dengan sifat Al-Halim, kan, Ar-Rafiq, yang mana ini semua sifat yang menggambarkan kesantunan kita, kesantunan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sendiri kita boleh lihat daripada sudut syariat yang Allah telah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada umat ini macam mana Allah turunkan syariat ini secara bertadarruj ataupun secara berperingkat. Bila ada sifat berperingkat ini semua menunjukkan sifat orang kata halus, lembut, santun daripada Allah Subhanahu wa taala yang tidak menurunkan syariat ini secara sekaligus. Kalau benda-benda yang bersifat sekaligus ini dia tidak santun. Benda yang bersifat tergesa-gesa dia tidak santun. Sebab tu orang yang cepat marah, orang yang tamak, ini semua orang yang jauh daripada sifat kesantunan. Sifat kesantunan ni dia mesti ada ciri-ciri tamahul, maksudnya cermat, sifat yang tidak tergesa-gesa di dalam melakukan sesuatu. Sebab natijah bagi sifat tergesa-gesa, sifat yang baran, sifat yang sangat tamak, natijah ni biasanya dia tidak baiklah. Sebaliknya natijah bagi sifat ar-rifq ni dia akan menghasilkan natijah yang lebih baik insya-Allah. Sebagai satu contoh, kalau kita memandu kereta dalam satu lorong yang sempit. Dalam satu lorong yang sempit ni kalau kita kata kereta kita itu hampir-hampir ngam sahaja dengan lorong itu. Kalau kita terus memandu secara acuh tak acuh, zok, kita jalan sahaja, kita tak betul-betul teliti, mungkin kereta kita tu akan calak, mungkin kita akan langgar kiri dan kanan. Tapi bila kita tahu kalau kita bersikap tidak cermat, kita tidak berhati-hati akan merosakkan kereta kita. Jadi kita pun bawa kereta kita slow-slow, kita perhati betul-betul, kita tengok kanan kiri supaya kereta kita itu tidak calar. So bila kita bawa dengan berhati-hati, kita bawa dengan perlahan sebegitu, itu salah satu daripada sifat kesantunan yang perlu ada dalam kehidupan kita. Macam tu juga kalau kita ada tanaman dekat rumah kita kan. Macam mana cara kita nak siram pokok-pokok kita? Nak siram pokok-pokok kita ni, kita tak boleh siram ni ambil satu baldi sekaligus kita tuang. Kalau kita tuang sekaligus begitu, maka mungkin akan merosakkan tanaman kita. Tapi kita curah slow-slow bagi kena tempat dia, kita sembung air kita tu. So perlahan-lahan kita mengambil sikap cermat, itulah satu sifat daripada sifat kesantunan, salah satu daripada ciri ar-rifq. Contoh lain, kalau kata doktor yang melakukan pembedahan. So doktor yang melakukan pembedahan, mereka ni mesti kena ada sifat ar-rifq. Kalau mereka tak ada sifat ar-rifq, maka rosaklah. Masa mereka operation ni tak boleh nak tergesa-gesa nak potong, terus tergesa-gesa nak cut sana ni. Tapi mereka akan buat perlahan. Kan? Walaupun operation tu mengambil masa yang lama. Sometimes kita tengok mereka hanya operate dekat satu tempat. Tapi kadang-kadang operation tu memakan masa berbelas jam. Kan, untuk nak mencari masalah, untuk nak selesaikan, untuk nak analisa, nak tengok mana nak tukar apa yang penting. So walaupun nampak simple, tetapi mereka cukup cermat, santun supaya natijahnya juga baik. Supaya tidaklah nanti bila kita buat secara acuh tak acuh, nanti tiba-tiba ada tertinggal apa-apa barang dalam badan, tiba-tiba mungkin akan tersalah potong dan sebagainya. So kita mesti kena ada sifat cermat dan juga santun. Kalau kita buka baju pun sama. Kalau kita buka baju yang ada butang, kita buka je rentak macam tu, maka mungkin butang-butang dia boleh tercabut. Tapi kita kena buka slow-slow, satu persatu, hati-hati. Inilah sifat ar-rifq yang mana kita kena applykan dalam kehidupan kita. Bukan hanya sebagai seorang da'i. Kadang-kadang kita tengok ada pendakwah ni, dia tak ada sifat kesantunan itu. Bila dia bertemu dengan orang yang dia bantu, orang miskin dan sebagainya, dia lebih memilih pendekatan yang kasar, dia mengherdik. Itu tidak sesuai. Dalam uruf masyarakat kita itu tidak sesuai. Kalau kata di kalangan masyarakat Arab pun benda itu tidak sesuai, apatah lagi dalam
dalam masyarakat kita. So kita kena berhati-hati sikitlah. Macam tu juga kita ni, kalau kita renungkan sifat Allah Azza wa Jal, innallaha rafiqun yuhibbur rifq. Nabi SAW beritahu Allah ni sifatnya santun. Dan kerana itu jugalah Allah sukakan kesantunan. Ini biasa kita akan dapati kan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Nabi SAW beritahu Allah ni tidak suka menzalimi hamba-Nya. Sebab itu janganlah kita manusia ini saling menzalimi di antara satu sama lain. Kemudian sifat ar-rifq ataupun kesantunan ini, sebagai pepatah mengatakan, jadilah santun seperti lebah, bukan seperti burung. Sebab sifat burung ini, kalau kita tengok tergesa-gesanya dia, bila dia singgah dekat pokok, sometimes dia lompat antara satu pokok ke satu pokok yang lain, kita boleh nampak pokok tu bergoyang-goyang. Tetapi lebah ni, walaupun dia pergi hisap madu dekat bunga, dia kita tidak rasakan gegaran tersebut. Kita tidak nampak lebah ni nampak kasar dalam action dia. So ada pepatah tu mengatakan burung tidaklah selembut lebah. Dan apatah lagi orang yang berilmu. Orang yang berilmu ni lebih utama lagi untuk kita menghiasi diri kita dengan sifat ar-rifq. Jangan kita gelojoh, jangan kita tergesa-gesa macam kita makan. Kita tak boleh makan secara kasar, tapi kalau kita makan, kita akan makan dengan lemah lembut. Dalam satu syair Arab mengatakan bahawa mayasta'in birrifqi fi amrihi qad yukhrijul hayyata min juhriha. Dengan kita nak menghalau ular pun, kalau dengan perlahan-lahan kita tahu cara dia, dengan sifat ar-rifq ni kita mampu untuk nak halau ular itu keluar daripada bilik kita. Itu sebab tu Nabi kita SAW seorang Nabi yang sangat mengambil berat dengan sifat ar-rifq ini. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi SAW bersabda, "Man u'tiya hadduhu min ar-rifqi faqad u'tiya hadduhu min al-khair." Siapa yang diberikan bahagian, dia mendapat bahagian daripada sifat ar-rifq ini, maka dia telah diberikan satu bahagian kebaikan yang sangat banyak. Sebaliknya Nabi kata, "Wa man hurima hadduhu min ar-rifq faqad hurima hadduhu min al-khair." Siapa yang terhalang daripada mendapat bahagian sifat santun ini, maka dia telah terhalang daripada kebaikan yang banyak. Bahkan even dalam hadis riwayat Abi Daud, Nabi kata, "Man yuhramur rifq yuhram al-khair kulli." Maksudnya siapa yang terhalang daripada sifat santun ini, maka dia terhalang daripada kebaikan semuanya. Sebab kata Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih, maksudnya kebaikan, kalau orang yang tak ada sifat santun ni, dia tidak akan mendapat natijah. Dia tidak akan dapat natijah yang baik daripada sifat ar-rifq ini. And kalau kita nak tengok dalam Al-Quran sendiri, Allah menganjurkan kepada kita supaya kita sentiasa menghiaskan diri kita dengan sifat ar-rifq ini. Antaranya dalam surah Ali Imran, bila Allah kata wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Bila Allah sebutkan antara ciri-ciri orang yang bertakwa adalah mereka yang mana mampu untuk menahan amarahnya dan mampu untuk nak memaafkan kesalahan orang yang lain. So sifat pemaaf, menahan amarah diri, ini semua termasuk dalam sifat ar-rifq. Allah kata lagi, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah seorang yang pemaaf
Suruhlah orang-orang mengerjakan perkara-perkara yang ma'ruf dan jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Begitu juga dalam kehidupan kita, dalam dakwah kita. Betapa banyak kita akan menghadapi orang-orang yang sifat-sifatnya seperti orang-orang yang jahil. Dan kita akan mendapati dengan orang-orang yang suka melemparkan tuduhan kepada kita, suka mencerca kita, suka memaki hamun kita, tuhmah kita dan sebagainya. Tetapi kita tidak boleh melatah. Kita tak boleh cepat untuk melatah. Kita tak boleh untuk nak balas provokasi dengan provokasi. Kita tak boleh membalas kekasaran dengan kekasaran. Sebaliknya, petunjuk daripada Al-Quran, Allah kata, khudil afwa, ambillah, jadilah seorang yang pemaaf, wa'mur bil urfi, dan suruh sentiasa orang buat benda-benda yang baik, dan jangan pedulikanlah apa yang orang-orang tidak cerdik itu lakukan. Bahkan dalam Al-Quran lagi Allah kata, idfa' billati hiya ahsan, fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Balaslah seseorang itu dengan sesuatu yang lebih baik. Kan? Boleh jadi kamu akan dapati orang-orang yang asalnya bermusuhan, tetapi kemudian akhirnya akan didapati mereka ini menjadi rakan yang, kawan-kawan yang rapat. Begitu juga kalau kita melihat meneliti sunnah, kan, dalam hadis Nabi SAW, baik daripada sudut perilaku perbuatan Nabi SAW ataupun daripada sudut galakan daripada Nabi kita SAW. Banyak contoh-contoh praktikal yang Nabi kita tuntut kepada kita semua untuk nak memiliki sifat santun ataupun sifat ar-rifq ini. Antaranya apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kan, bila Nabi SAW nak puji seorang sahabat yang bernama Ashaj Abdul Qais, Nabi kata, sesungguhnya pada diri kamu ada dua sifat yang mana dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-rifqu wal anah, al-hilmu wal anah, iaitu sifat al-hilm. Hilm ni sifat lemah lembut, wal anah ni sifat cermat. Sebab Ashaj Abdul Qais ni adalah seorang sahabat Nabi SAW yang tenang je. Dia tidak kasar, dia tidak keras ucapan dia, dia tidak gopoh, dia orang yang cool. Istilah dia orang panggil cool. Itu sifat cermat dan sifat lemah lembut itu, kata Nabi. Dua-dua sifat yang ada pada diri kamu ini Allah sangat suka. Nabi puji. Kemudian dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bagi tahu, sesungguhnya Allah itu maha lemah lembut dan disukakan. Innallaha rafiqun yuhibbur rifq. Allah ni maha lemah lembut dan Allah sukakan kelembutan pada setiap perkara. Begitu juga dalam hadis riwayat Muslim yang lain, Nabi SAW bagi tahu, kalaulah kelemah lembutan itu ada pada sesuatu perkara itu, dia pasti akan menghiasi dia. Tetapi bila mana dia dicabut daripada sesuatu itu, dia akan merosakkan dia. Maksudnya dalam semua apa yang kita lakukan, kalau kita ada sifat ar-rifq, kalau diadun dengan resepi ar-rifq ini, maka ketika itulah semua itu akan jadi baik. Tetapi kalau tak ada benda itu, dia akan jadi rosak. Begitu juga dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi SAW bagi tahu, yassiru wala tu'assiru, permudahkan, janganlah kamu sukarkan. Basyiru wala tunafiru, berikanlah berita yang baik kepada orang, galakkan orang dan jangan buatkan orang lari. Ini semua termasuk dalam sifat ar-rifq. Maksudnya ar-rifq ni bila kita nak tegur seorang, kita nak mencegah kemungkaran sekalipun, ataupun kita nak memberikan nasihat sekalipun, kita tak boleh buat orang lari daripada kita. Orang yang bila dia nak tegur, dia buatkan orang lari daripada dia, maka dia tidak berjaya. Sebab setiap daripada orang ni dia ada karakter dia tersendiri. Kan, ada orang yang mudah sensitif, ada orang yang hati dia lemah, ada orang yang mungkin jenis cepat koyak. So kita kena raikan semua ni, kita laksanakan pendekatan itu pada tempat masing-masing. Tak boleh semua orang kita nak berkeras, dan tak boleh setiap masa juga kita nak berlembut. Ada masa perlu ditonjolkan aspek ketegasan yang berpatutan, dan pada masa sama juga ada kelembutan yang berpatutan juga kita kena tonjolkan.
Begitu juga Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Muslim yang lain, Nabi kata mereka sesiapa yang menjauhkan dirinya daripada sifat lemah lembut, maka sama sahaja seperti dia menjauhkan diri daripada kebaikan. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW kata apabila Allah Subhanahu Wa Taala mengkehendaki kebaikan pada sesebuah anggota keluarga itu, maka dia akan masukkan sifat ar-rifq, kesantunan, kelemah lambutan itu kepada diri mereka. Begitu juga ada seorang sahabat datang bertemu dengan Nabi SAW, maka dia minta kepada Nabi SAW supaya berpesan kepada dirinya. Apa Nabi SAW bagi tahu? Nabi kata la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Bukan maksudnya kita tak boleh marah. Marah itu sifat manusia dan perlu ada tempat perlu dimarahi pada konteksnya. Tetapi jangan mudah, ataupun kita kata jangan baking setiap masa. Jangan baran itu, ataupun jangan marah pada tempat yang tidak sepatutnya. Sebab Nabi SAW sendiri pun marah. Kan Mbak kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi manusia yang paling marah bila mana bila syariat Allah, ya agama Allah ini dicabul, Nabi SAW akan sangat-sangat marah. Kalau kita tengok sendiri macam mana praktikal Nabi SAW dalam mempamerkan sifat ar-rifq. Kan Nabi SAW bila pesan kepada umat dia, Nabi kata kalau kamu menjadi imam, kamu solat dengan orang lain jadi makmum, kamu jadi imam, maka Nabi kata ringankanlah. Jangan terlalu panjang, jangan terlalu lama. Sebab ada di antara kamu orang yang lemah. Dari kalangan makmum, tak ada orang yang sakit, ada orang yang lemah, ada orang tua. Tapi jika kamu nak solat bersendirian, maka solatlah selama mana yang kamu kehendaki. Begitu juga Nabi SAW dalam hadis-hadis lain galakkan kita macam mana untuk nak kita membantu orang lain. Misalnya Nabi kata siapa yang tutup aib saudaranya, Allah akan tutup aib diri ni. Siapa yang meringankan beban saudaranya, Allah akan ringankan bebannya di dunia dan di akhirat. Siapa yang membantu hutang saudaranya di dunia ni, Allah juga akan membantu dia dekat akhirat nanti. So ini semua termasuk dalam sifat ar-rifq yang boleh kita contohi. Dan pernah kalau kita tengok sahabat-sahabat Nabi dengan Nabi SAW, dan macam mana sifat lemah lembut itu dipamerkan. Lemah lembut ni maksudnya dia merangkumi. Lemah lembut ni jangan fikir dia cakap tu macam lemah, lembut, gemalai, itu bukan macam tu. Tapi maksudnya dia merangkumi sifat prihatin, dia merangkumi sifat caring. Itu semua termasuk dalam ciri-ciri ar-rifq. Malik bin Huwairith radhiyallahu an, dia pernah riwayatkan dia masa tu pernah bersama dengan beberapa orang sahabatnya datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bermukim bersama dengan baginda selama 20 malam. Jadi ketika itu dia orang tahu bahawa Nabi SAW ni memang seorang manusia yang sangat-sangat penyayang, sangat-sangat caring. So tiba-tiba Rasulullah SAW tahu dan faham, spot bahawa sebahagian daripada mereka ini sudah mula merindui keluarga mereka. Jadi Nabi pun suruh mereka balik. Nabi kata, balik pulang kepada keluarga kamu, ajari mereka tentang salat, ajari tentang agama mereka. So itu pesan Nabi SAW. Nabi tidak membebankan sahabat-sahabatnya lebih di luar daripada kemampuan mereka. Begitu juga pernah ketika ada beberapa orang Yahudi datang lalu kepada Nabi SAW. Lalu mereka pun mengatakan Assalamualaikum, matilah. Assam ni maksudnya kehancuran, kematian ke atas kamu wahai Muhammad. Kalau istilah Melayu dia kita kata pergi mampuslah. Itu dia punya bahasa pasar dia lah. Jadi Aisyah radhiyallahu anha bila dia dengar ucapan daripada beberapa orang Yahudi ni, dibalas balik ucapan tersebut, tapi Nabi SAW tegah. Nabi tak bagi. Nabi kata mahlan ya Aisyah, perlahan-lahan wahai Aisyah, alaiki birrifq,
Hendaklah kamu sentiasa berlemah lembut, santun, wa iyyaka wal unf. Jauhkanlah daripada sifat kasar. Macam tu juga kalau kita tengok pernah satu ketika tu ada seorang Arab Badui datang masuk ke dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dipi kencing dekat masjid tu. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi tahan dulu, biar dulu walaupun perbuatan tu salah. Sahabat rasa marah. Dan sampai lepas dia kencing tu, sebelum tu Nabi suruh sahabat tahan dulu, jangan pergi tegak dia di tengah kencing. Sebab dia tengah kencing tu kalau lebih tegak dia tiba mercik pula kat lagi banyak tempat, lagi banyak mudarat pula dia tiba-tiba dia pergi potong. Dia mungkin jahil, dia mungkin tidak tahu. Tapi sahabat ni tegur lah, mungkin tegur tu dengan cara yang agak kasar sikit. Tapi selepas daripada tu Nabi SAW datang kepada dia. Nabi kata biarkan dia ni dulu selesaikan kencing dia. Kemudian siramlah air kencing itu dengan sebaldi air. Dan sesungguhnya kalian diutuskan untuk memberikan kemudahan, bukan untuk nak menyusahkan. So kesantunan Nabi SAW ini telah membuatkan Arab Badui tersebut kemudiannya insaf, dan dia kata dia doakan untuk Nabi je, dia tak nak doa untuk sahabat-sahabat lain sebab dia rasa sentap sikit lah teguran sahabat itu lebih kasar. Kemudian dalam satu peristiwa Uhud kan pernah Nabi SAW berasa sangat-sangat sedih kan bila mana ramai daripada sahabat-sahabat Nabi SAW yang gugur syahid. Antaranya pakcik saudaranya Hamzah bin Abdul Muttalib, antaranya sahabat muda yang Nabi utuskan sebagai da'i Mus'ab bin Umair, Abdullah bin Jahash, ramai lagi sahabat Nabi yang rapat di hati Nabi SAW. Kemudian Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, ada tak peristiwa yang lebih menyedihkan daripada perang Uhud ni? Nabi SAW pun cerita ada satu peristiwa yang dirasa sangat-sangat sedih, iaitu ketika Nabi SAW selepas daripada kematian isteri tercintanya Khadijah binti Khuwailid dan juga pakcik kesayangannya Abu Talib. Dan selepas itu Nabi keluar pergi berdakwah ke Taif. Bila di Taif, Nabi SAW dihambat. Tak ada seorang pun yang terima seruan dakwah Nabi SAW. Bahkan beliau diejek, dicerca, dibaling batu, dikejar, dihalau. Sampai bila Nabi SAW dalam perjalanan pulang dekat satu kawasan yang bernama Qarnul Manazil, datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril dibawa malaikat gunung yang malaikat Jibril ni dikata dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seandainya kamu inginkan, kamu boleh berikan arahan kepada malaikat gunung ini dan mereka akan mengangkat gunung ini dan menghempapkan kepada penduduk Taif itu. Tapi apa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata jangan buat macam tu, sebab Nabi ni bukan sifat dia dendam. Nabi ni penuh dengan sifat ar-rifq. Jadi Nabi kata, aku mengharapkan semoga satu hari nanti Allah akan mengeluarkan daripada tulang sulbi mereka, iaitu daripada zuriat mereka ini, mereka yang menyembah Allah wahdahu la syarikalah. Walaupun mungkin generasi sekarang ini mereka tidak beriman kepada aku, tetapi kemungkinan satu hari nanti mereka akan beriman. Kalau tidak mereka, mungkin anak-anak mereka, daripada zuriat mereka, daripada keluarga mereka. Jadi kita jangan tergesa-gesa untuk nak menghukum mereka. Begitulah sifat rafiq ataupun sifat rifq Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam tu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutuskan beberapa sahabatnya untuk mengislamkan kabilah Ad-Daus. Tetapi kabilah Ad-Daus ini awal-awal dulu dia tidak mahu menerima Islam. Bila diorang pun pulang report dekat Nabi SAW bagi tahu bahawa Bani Ad-Daus ini telah banyak melakukan maksiat dan kerosakan, mereka minta kepada Nabi SAW supaya mendoakan kehancuran mereka. Tapi apa kata Nabi SAW?
Allahumma hdi Dausan. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada Bani Daus, berikanlah kepada mereka rahmat-Mu. Nabi SAW doakan mereka. Nabi tidak berkasar dengan mereka, Nabi tidak mendoakan kecelakaan buat mereka. Itu salah satu daripada sifat rifq an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak berdendam, Nabi tidak tergesa-gesa untuk nak mendapat natijah yang baik. Sebaliknya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sifat cermat di situ. Kemudian bagaimana kita, kepada siapa kita boleh berlemah lembut? Kan sebenarnya sifat ar-rifq ini melibatkan banyak golongan. Bukan hanya kepada orang luar sahaja, tetapi even pada diri kita sendiri. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna li nafsika 'alaika haqqan. Sesungguhnya untuk diri kamu sendiri pun ada hak dia. Maksudnya diri kita pun ada hak yang perlu untuk nak kita tunaikan hak dia. Maksudnya jangan kita over push diri kita sampai kita menyeksa diri kita. Kita langsung tak ada masa untuk kita bertenang, dan setiap kita mesti macam kita all out siang dan malam sampai kita tidak meraihkan keadaan kita. Jadi diri kita sekalipun kita kena jaga. Kita kena jaga kesihatan diri kita, kita kena jaga ketenangan diri kita. Diri kita ni ada hak, bukan hanya kepada orang luar ataupun masyarakat semata-mata. Kemudian antara manusia yang paling utama untuk nak kita ada sifat ar-rifq ataupun lemah lembut ini sudah tentulah ibu bapa kita. Ibu bapa kita ni yang mana Allah telah tuntut. Allah kata wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah menetapkan, Allah telah memutuskan bahawa tak ada sesiapa pun yang berhak disembah melainkan Allah. Dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapamu. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Bila mereka ini sudah semakin tua, dan maka janganlah kamu mengeluh sikit pun dengan suara yang kecil tu. Sekalipun merengus sikit pun tak boleh. Jangan kamu mengherdik mereka, meninggikan suara kepada mereka. Sebaliknya Allah kata wa qul lahumā qawlan karīmā. Sebaliknya berkata-katalah kepada mereka, berikanlah ucapan kepada mereka dengan ucapan yang baik. Wakhfid lahumā janāha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Rendahkanlah sayapmu kepada kedua mereka dengan penuh kasih sayang. Itu sifat ar-rifq itu semua. Insan yang pertama sekali kita kena hargai, kita kena bersifat ar-rifq ni adalah sudah pasti adalah orang tua kita. Kemudian adalah kita bersifat ar-rifq juga terhadap sanak saudara kita, kepada keluarga kita. Sebab menjaga silaturahim dengan akhlak yang terpuji ini juga salah satu daripada tuntutan utama di dalam Islam. Allah kata wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dan bertakwalah kepada Allah dengan namanya, iaitu kepada orang yang saling meminta, dan jagalah hubungan kekeluargaan. Itu semua salah satu daripada aspek yang penting untuk nak kita jaga. Apatah lagi keluarga, sometimes bila dah tua-tua ni, kita berkasak sikit pun kita sensitifnya tu lain macam. Kalau kecil-kecil kita boleh gaduh, kita boleh jerit, kita boleh redik semua, kejap je elok balik. Tapi bila dah besar, makin lama, makin tua ni, ego makin besar. Sikit pun benda yang halus sekali pun dah boleh telah meretakkan, boleh menyebabkan mungkin tidak bertegur sapa bertahun-tahun lamanya. Allah kata dalam Quran, فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ. Allah menyatakan akibat daripada kita memutuskan silaturahim ini, di akhirat kelak kita akan dibutakan dan juga akan ditulikan. Kemudian
antara insan yang perlu ataupun yang paling kita kena berjaga-jaga untuk kita sentiasa memiliki sifat ad-rifq ini sudah tentu adalah kaum keluarga kita. Suami kita, isteri kita, anak-anak kita. Allah kata wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaulilah isteri kamu dengan sebaik-baiknya. Sebab tu Nabi SAW kita tengok contoh macam mana Nabi dengan isteri-isterinya. Nabi bukan setiap masa Nabi akan mempamerkan sifat generalnya. Padahal Nabi itu seorang panglima perang yang hebat. Nabi seorang da'i besar. Tetapi ketika bersama dengan keluarganya, Nabi adalah seperti seorang suami yang sangat romantis. Mungkin pada zaman itu agak rare lah kalau nak menjumpai seorang suami yang tidak dingin kepada suaminya, sebab ego mungkin lelaki dan suami pada ketika itu yang agak especially selepas daripada era-era zaman jahiliyah, yang mereka merendah-rendahkan kaum wanita, yang mereka memanipulasi wanita. Jadi pada masa itu wanita itu tidak diberikan hak. Jadi kebiasaannya memang layanan suami pada isterinya itu lebih dingin, lebih kasar. Tapi bila Islam datang, bila Nabi SAW datang, tengok macam mana Nabi SAW pamerkan aspek romantis yang mungkin sangat jarang dimiliki oleh masyarakat Arab ketika itu. Nabi sometimes bergaduh-gaduh manja dengan isteri-isterinya. SAW ajak isterinya untuk bermain. Aisyah pun pernah cerita dia main lumba lari dengan Nabi SAW dalam hadis riwayat Ahmad. Begitu juga Nabi SAW pernah ajak Aisyah ni, bawa dukung dia untuk nak tengok orang Habsyah bermain-main di masjid. Aspek-aspek yang mungkin jarang diperkatakan oleh orang. Sebab tu Nabi SAW dia kata, khairukum, sebaik-baik kalian adalah khairukum li ahli, adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, terhadap isterinya. So kalau kita nak jadi orang yang paling baik, jawapan ni tak ada di luar sana, tetapi ada dalam diri kita, ada di dalam rumah kita sendiri. If you want to be the good person, the best person, maka kita kena cuba untuk nak layani, santuni kaum keluarga kita dengan sebaik-baiknya. Itu pesan daripada Nabi kita SAW. Istausu bin nisa'i khaira. Dan peganglah wasiat ni betul-betul. Layani isteri kita, wanita-wanita kita dengan sebaik-baiknya. Kemudian antara manusia yang perlu untuk kita kena ada sifat ar-rifq ini, iaitu dengan jiran tetangga kita. Ini apa yang Allah telah pesan kepada kita. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari dzil junub. So jiran ini satu perkara yang sangat-sangat penting. Bahkan Nabi SAW bagi tahu, malaikat Jibril selalu datang, mazala Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayurithu. Sampaikan aku ingat jiran ni semua akan mendapat pewarisan hak pusaka, sebab Jibril ni selalu datang berpesan kepada kita. Dengan masakan tidak orang yang paling dekat dengan kita. Kalau kita ada apa-apa emergency, ada apa-apa yang sangat diperlukan, orang yang paling dekat dengan kita adalah jiran kita. Apatah lagi yang lebih hampir kepada kita, itu lebih utama, kan? Lebih penting kepada diri kita. Begitu juga bila kita memiliki sifat rifq sesama jiran ini, kita boleh, sebenarnya setiap daripada satu ni dia panjanglah perbahasan dia, kan, macam mana kita nak jaga, macam mana kita kena ada sifat toleransi. Itu semua termasuk dalam sifat ar-rifq. Tetapi kalau sesama jiran ni sudah tak ada sifat-sifat itu, dan sometimes ada jiran-jiran yang tak pedulikan kepentingan jiran dia yang lain. Maybe dia bela kucing sesuka hati, lepas tu dia biar je lepas kucing tu pun berak dekat rumah jiran dia, bau-bau najis, dia bela, dia punya sangka besar kat luar depan rumah dia tu, orang sebelah tu dia tak peduli, dia mungkin dah imim bau tu, tapi orang sebelah ni terganggu.
Sampai benda-benda macam tu ni orang tak peduli. Nabi sangat marah dengan orang macam ni. Sampai Nabi bagi tahu orang macam ni tak sempurna iman dan boleh terhalang daripada masuk syurga, iaitu bila mana ada jiran yang boleh berpindah disebabkan dia tidak tahan dengan kejahatan jiran yang lain. So ini something, sifat ni juga ar-rifq ni sangat penting dalam kita hidup bersama dengan jiran tetangga kita. Kena ada toleransi, ada masa kita bagi peluang kepada dia, ada masa, ada tempat, ada ruang. Kita kena hiasi benda itu. Kemudian kita perlu juga ada sifat ar-rifq ni bersama dengan orang yang lemah ataupun orang yang sakit daripada kalangan kita. Sebab tu Nabi SAW dia sentiasa mengunjungi orang yang sakit, orang-orang yang lemah, dan Nabi selalu mengiringi jenazah. Sebab Nabi SAW dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Nabi kata tidak akan masuk syurga dia yang memiliki tetangga tetapi tetangganya ataupun jirannya itu tidak merasa aman dengan gangguannya. Kemudian yang antara yang paling utama sifat ar-rifq ini perlu dimiliki adalah pada pendakwah. Kita ni semua sebenarnya adalah pendakwah, bukan pada saya sahaja tetapi semua orang yang mengajak ke arah kebaikan. Kita semua ada nak menasihati. Tak kiralah kita nasihati itu masyarakat ataupun keluarga kita ataupun kawan-kawan kita, itu semua termasuk dalam kerja dakwah yang kita boleh lakukan. Memang sangat dituntut untuk nak kita sentiasa mengajak orang ke arah kebaikan, mengajak orang mendekati agama Allah. Jadi sangat-sangat penting untuk nak kita ada sifat ar-rifq. Kan? Sedangkan kita tengok macam mana Fir'aun yang sangat jahat itu, yang sangat zalim dan sangat kasar itu, tengok macam mana Allah perintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi Harun. Idhhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Dan pergilah kamu berdua bertemu dengan Fir'aun. Kan sesungguhnya dia telah melampaui batas, tetapi ucapkanlah mereka dengan ucapan yang lembut. Moga-moga dia akan takut, moga-moga dia akan beringat. Nabi Musa manusia yang paling mulia pada zaman itu diutuskan kepada sejahat-jahat manusia pada zaman itu. Kita ini tidak lebih mulia daripada Nabi Musa dan Nabi Harun. Orang yang kita nak dakwah itu tidak lebih jahat daripada Fir'aun. Maka apakah dalil yang membenarkan kita untuk nak kita tak ada sifat ar-rifq ini? Sifat ar-rifq ini sesuatu ada daripada kalangan kawan-kawan kita yang dia suka ambil contoh-contoh daripada ulama-ulama silam. Ya, of course, contoh ulama silam ni contoh-contoh yang penting untuk kita apply kan. Tetapi kita kena tengok kepada keadaan, kita kena tengok kepada konteks. Sometimes bila kita tengok setengah daripada ulama dulu bersikap kasar dengan lawan dia, tegas yang sangat, tapi kita kena ambil kira keadaan pada zaman itu. Kita tengok di tempat-tempat di negara Arab ketika itu, ketika zaman yang pergolakan, zaman-zaman yang masa tu pertumpahan darah itu, darah menjadi sangat-sangat murah. Maka kita tak boleh terus ambil daripada contoh itu untuk nak kita tempelkan dalam kehidupan masyarakat kita sekarang. Tak semestinya. Sebab setiap zaman itu ada keadaan ni, setiap tempat itu ada suasananya. Kita kena raikan setiap satu tempat dengan tempat. Kita tak boleh tanam kurma di sini dan kita mengharapkan dia akan senang tumbuh mendapat hasil yang sama seperti di negara Arab. Tak boleh. Tak boleh juga kita nak tanam durian di negara padang pasir dan kita mengharapkan akan menghasilkan buah yang menjadi dekat sana. Tidak. Maka kita kena tanam tempat masing-masing itu dengan keadaan masing-masing. Begitu juga antara sifat ar-rifq ni yang sangat penting mesti ada pada diri penguasa. Orang yang ada, yang telah diberikan jawatan, orang yang telah diberikan kekuasaan, maka dia perlu berlaku adil, dia perlu ada sifat ar-rifq. Orang kata tak semestinya raja, tak semestinya menteri dan sebagainya. Even kalau kita bos di tempat kerja kita sekalipun, kita kena ada sifat ar-rifq.
Nabi SAW telah menunjukkan kepada kita satu contoh leadership yang terbaik. Kan? Jangan kita bila kita jadi ketua, kita tak ada langsung sifat toleransi, tak ada langsung sifat arif. Staff-staff kita, orang-orang di bawahan kita ni nak lari je daripada kita. Kan? Kita kalau cakap pun asyik nak backing, nak tunjuk siapa bos. Kalau kata ada bertelagah ke apa, kita pun nak menang saja. Kita tak mau beralah sikit. Macam kalau ibu dia selalu kata mother always right, sometimes boss pun dia ingat boss always right. Tak boleh macam tu. Kita tak boleh buatkan orang lari daripada kita. Kalau ada orang yang lari daripada kita, itu muhasabah. Mungkin kita yang gagal dekat situ. Kan? Kita ni sebagai leader yang baik, kita kena tahu untuk nak memberikan motivasi, untuk nak memberikan galakan kepada staf-staf orang-orang bawahan kita. Tengok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia manusia yang paling mulia. Dia ada sisi ketegasan dia. Tetapi ketegasan baginda itu tidak membuatkan sahabat-sahabat dia lari daripada Nabi SAW. Tidak membuatkan sahabat-sahabatnya benci kepada Nabi SAW. Bahkan semua semakin hormat kepada baginda. Semua menjunjung tinggi baginda. Sampaikan ada orang Quraisy dia kata, aku pernah diutuskan untuk menghadap ramai raja, ramai ketua-ketua negara. Tetapi aku tidak pernah melihat sebagaimana sahabat-sahabat Nabi SAW bersama dengan baginda. Dan kalau dia meludah pun sahabat-sahabat tu pasti akan ambil ludah dia. Kalau dia berwuduk pun mesti sahabat-sahabat akan berebut-rebut untuk nak ambil wuduk lebihan daripada baginda SAW. Sahabat kalau ditengok Nabi wajah yang penuh senyuman, orang tak, bukan rasa takut tapi orang rasa sayang kepada Nabi SAW. Dan sebab tu Nabi dia ajar kepada kita satu doa, kan, sampai dia kata Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaih. Kan, siapa daripada kalangan mereka yang memimpin satu urusan lalu dia bersikap menyusahkan orang di bawahannya, doakan kesusahan bagi mereka. Tetapi mereka yang memimpin satu urusan, Nabi kata farafaqa bihim farfuq bih, dan dia bersikap santun terhadap orang di bawahnya, maka Nabi doakan supaya santunilah dia. Sebagaimana dia bertoleransi, lemah lembut, prihatin dengan orang di bawahannya, begitu jugalah Nabi doakan supaya Allah bersikap demikian dengan leader tersebut. So sifat ar-rifq ni satu daripada ciri yang sangat penting yang perlu dimiliki oleh seorang ketua. Tengok macam mana kisah Thumamah bin Usal. Thumamah bin Usal ni salah seorang pemimpin, kan, di bumi Najd. Bila dia ditawan, dibawa ke dalam masjid Nabi SAW. Dia datang masa tu dalam keadaan dia paling benci Islam, dia paling benci Nabi Muhammad SAW kerana pelbagai persepsi yang telah dibawa, yang telah didengarnya. Tapi bila dia duduk beberapa hari, kan, Nabi saja suruh dia ditambat di salah satu tiang di masjid Nabi supaya disaksikan sendiri macam mana keadaan umat Islam, macam mana sikap Nabi SAW. So setiap kali Nabi jumpa dia, Nabi tegur, apa khabar kamu Thumamah? Sampai kali ketiga bila Nabi tegur dia, Nabi lepaskan dia. Dia pun mula-mula dia merayu pada Nabi, tapi bila dia terkejut tengok santunnya Nabi SAW kepada dia, walaupun dia ketika itu adalah seorang tawanan penting. Dan setelah itu dia pun tidak menangguh-nangguh lagi, dia mandi dan kemudian dia mengucapkan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dalam menjadi seorang sahabat yang hebat. Tengok, itulah leadership daripada Nabi SAW. Dia bukan seorang diktator yang semua kena ikut cakap dia semata-mata. Bahkan dalam strategi peperangan kita tengok macam mana mesyuarah Nabi bersama sahabat dia. Nabi ambil pandangan daripada sahabat dia, walaupun pada permulaan pandangan Nabi itu lain. Masa perang Badar, Nabi terima pandangan seorang sahabat dari sudut penggalian telaga.
Pada peperangan Uhud, walaupun awalnya Nabi nak berperang di dalam, tetapi Nabi menerima pandangan sahabat yang mencadangkan supaya berperang di luar. Itu sifat Islam. Islam ajar kepada kita. Yang mana sifat ar-rifq ni bukan hanya semata-mata kepada manusia, tetapi begitu juga kepada binatang. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata, dakhalat imra'atun nara fi hirratin rabatatha wala hiya at'amatha wala hiya arsalatha ta'kul min khashashil ardi hatta matat hazla. Nabi cela orang-orang yang kurung binatang sampai dia mati kelaparan, tak boleh nak makan. Kan, seekor kucing pun yang dikurung tak dilepaskan untuk nak makan, tak disediakan makanan, dia mati dalam keadaan kebuluran, akan menyebabkan seseorang itu akan mendapat neraka Allah. Sebaliknya, walaupun seekor anjing yang mana mungkin sebab ramai daripada kita yang bersikap skeptikal kepada anjing, tetapi Nabi pernah menceritakan tentang kisah seorang yang memberi minum kepada anjing yang seketika itu di dalam kelaparan dan kehausan, tetapi dia mendapat syurga Allah, diampunkan hasil daripada sifat ar-rifq, lemah lembut yang dimilikinya. Jadi di akhir kata ini kita kena semua cuba hiaskan diri kita dengan sifat ar-rifq ini. Apatah lagi dalam kita berdakwah, apatah lagi ketika kita sedang al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, lebih utama lagi untuk kita memiliki sifat ar-rifq ini. Kan, kita jangan sampai kita memperlekehkan orang lain. Jangan kita merendah-rendahkan orang lain. Jangan kita sampai meninggi-ninggikan suara kita. Kita herdik orang-orang yang datang meminta. Wa ammas sa'ila fala tanhar, Allah kata. Pada orang yang meminta kepada kamu, janganlah kamu menengking dia. Dalam dakwah pun sama, kita akan jumpa dengan macam-macam orang. Orang yang jahil, orang yang ketegak, orang yang bodoh sombong dan macam-macam. Jangan kita rosakkan sifat ar-rifq kita. Dan kita seharusnya menghiaskan diri kita dengan sifat yang mulia ini, dan insya-Allah moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan mengindahkan, memperhiaskan setiap apa yang kita lakukan, dan natijahnya juga insya-Allah akan indah-indah belaka. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.